Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Ishak bin Mas'ud di atas perkongsian sebentar tadi. Mudah-mudahan di atas perkongsian sebentar tadi memberi input yang berguna kepada kita untuk kita laksanakan di hospital masing-masing dan di dalam masyarakat, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi slot kita yang kedua, iaitu forum perkongsian pengalaman pesakit COVID-19, dan insya-Allah akan dikendalikan oleh saya, dan sebelah kita dah ada seorang panel. Insya-Allah kita menunggu panel yang kedua, tapi jangan risau, kita boleh teruskan untuk sesi kita, insya-Allah. Yang ini lebih kepada santai-santai. Jadi jika ada sesiapa ada soalan, ada ingin kemukakan soalan-soalan yang sebarang soalan, bolehlah kemukakan kepada panel kita. InsyaAllah saya akan cuba bacakan dan kita sama-sama sembang. Sebab dalam keadaan COVID sekarang ni kan, semakin ramai dah. Kalau dulu sangat-sangat special siapa yang kena COVID, tapi sekarang ni boleh dikatakan ramai yang kena COVID, dan isu dia ialah isu kita kena jaga betul-betul. Dan salah seorangnya adalah di sebelah saya, iaitu petugas kesihatan sendiri yang kena COVID. Yang specialnya adalah sebelah kita ini merupakan Dr. Adwa Nadiah binti Jamaluddin. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Dengar? Dengar, alhamdulillah. Sebelah kita ini Dr. Adwa Nadiah binti Jamaluddin yang merupakan pegawai kesihatan Hospital Pakar Islam. Sekarang ni, sebelum ni beliau HO di Hospital Kajang, Selangor, dan selepas itu menjadi MO di Klinik Kesihatan Jengka 2, Jengka Pahang lah, daripada Selangor ke Jengka, ke Pahang, dan sekarang ni datang ke KL, di tempat yang banyak COVID lah. Orang semua takut kan. Kalau kita tengok semua majoriti orang takut dah. Boleh dikatakan Selangor sila keluar, Selangor dan KL sila keluar daripada Malaysia, buat negara sendiri kan. Orang bergurau. Tapi jangan risau, kita masih ada kerakyatan rakyat Malaysia lagi. Cuma bagaimana untuk kita tangani masalah ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi hari ini kita bawa kepada semua untuk kita berbicara. Sebenarnya ramai dah di kalangan kita, para peserta, hadirin-hadirat sekalian. Sebenarnya saya rasa majoriti kita semua dah tanya dah berkenaan dengan pengalaman perkongsian pesakit COVID. Sebab saya rasa majoriti yang ada hari ini pun petugas kesihatan, dan majoritinya dah tahu dah sebenarnya. Kita dah hampir 2 tahun dah menghadapi benda ini. Tapi hari ini kita bawa lagi sekali untuk kita bincang dan untuk kita berkongsi apa sebenarnya elemen ataupun intipati yang kita ingin angkat dalam perkongsian pada hari ini. Dan untuk makluman semua, Dr. Adwa Nadiah dijangkiti COVID-19 pada tahun 2020. Kita mengharapkan wawasan 2020. Rupa-rupanya doktor awal-awal tahun lagi dah kena dah COVID-19 ini. Jadi kita bawa 2 panel kita pada hari ini, seorang tahun 2020, seorang lagi tahun 2021. Kita tengoklah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Panel kita yang kedua dah hadir, iaitu Encik Aziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan forum perkongsian pengalaman pesakit COVID-19. InsyaAllah saya mulakan dengan doktor dululah. InsyaAllah tanya soalan yang biasa-biasa je. Tapi kadang-kadang sebagai pesakit COVID ni dia malah jawab. Okey. Doktor, kita melihat COVID-19, kita tengok
sehari demi sehari meningkat. Tapi sebelum itu doktor pada tahun 2020, masa itu orang duduk attack dengan kluster kan, kluster first hari tu kluster UDA kan, lepas tu antara kluster yang terawal lah. Dan siapa yang kena COVID-19 pada awal itu memang orang sangat takut. Jadi soalan saya tu, untuk soalan yang pertama ni, biasanya bila dijangkiti COVID-19 ni, masyarakat suka tanya. Dia tanya apa? Dah makan belum? Bukan. Dia tanya dapat dari mana? Jadi masa tu, doktor ketika sakit COVID tu, apa doktor rasa soalan itu? Dan apa yang dia rasa, insya-Allah saya kaji ke, sebab kajian ke apa ke, ataupun doktor rasa macam mana? Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Adwa Nadia Binti Jamaluddin, bekerja sebagai pegawai perubatan di bahagian kecemasan di Hospital Fakar Islam. Okay. Soalan Ustaz tu mencabar kan? Mencabar. Tapi saya jawab ini atas kapasiti saya sendirilah, daripada Adwa Nadia Jamaluddin lah. Maksudnya jawapan saya ni mungkin tak applicable kepada orang lain. Okay. Bagi saya soalan tu, okay, bila pesakit tu kan dah didiagnose with COVID, dia mula-mula dia dah terkejut lah kan. Saya memang terkejut lah. Isak cakap, Adwa punya result tu positif Memang terkejut, dah terduduk kat rumah tu kan. Lepas tu, sudah dah stres dah kat situ kan. Tapi kemudian bila orang lain dapat tahu kita punya keputusan tu positif, semua pun WhatsApp tanya, doktor mana doktor dapat? Doktor mana doktor dapat? Orang lagi pula WhatsApp, doktor mana doktor dapat? So bagi saya soalan tu tak perlulah dia menambahkan bebanan emosi pada masa tu Sebab okay, COVID ni dia, kita nampak kalau medical memang kita nampak physical effect lah. Maksudnya dari segi simptom kan. Lepas tu chest x-ray tu nampak apa, pneumonia, darah macam mana. Tapi at the other part, kita kena ingat manusia ni, kita ada physical aspect, kita ada spiritual aspect. Maksudnya kita ada mental kita, ada emosi kita. So at that time of point tu, bagi saya tak patut lah, not appropriate. It's inappropriate lah untuk tanya soalan tu. Okay, instead of asking, tanya mana dapat, kan lebih baik kau kata, doktor saya doakan doktor cepat sembuh. Give hope kan, macam yang doktor kata, kita bagi harapan kita cepat sembuh, insya-Allah Allah sembuhkan. Okay, be strong ke. Ataupun tanya dah makan belum ke. I think it's better than tanya mana dapat. Sebab doktor sendiri pun tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu mana saya dapat. Kan, kalau saya tahu, senang lah. Saya boleh direct lah, okey lah, di kon debat tu. Kan? So, bagi saya lah, tu saya kata jawapan ni personally lah untuk saya. Mungkin tak applicable pada orang lain. Tapi pada pendapat saya, sebagai bekas pesakit COVID, soalan tu tak perlu tanya. Okay? Just WhatsApp tanya khabar, tanya macam apa khabar, doktor kat ward mana ke, macam tu, dah makan ke belum ke, saya doakan doktor cepat sihat. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan semua. That's it lah. Jangan tanya dapat dari mana. Susah nak jawab kan. Sekarang pun lagi-lagi sekarang ni banyak kes sporadik, so susah kita nak kaitkan dari mana orang tu dapat jangkitan tu. Okey, terima kasih doktor. Jadi soalan yang saya kemukakan kepada doktor itu, dapat daripada mana tu, kalau boleh kita sendiri sebagai petugas kesihatan ataupun masyarakat awam, elakkanlah tanya soalan-soalan begitu. Sebab apa? Dia bagi tekanan emosi kadang-kadang kepada pesakit itu sendiri. Salah seorangnya adalah doktor lah. Tapi kita belum tahu Encik Aziman bagaimana. Okey. Tapi kalau juga orang tanya juga soalan tu, baca je surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Mudah cerita. Dan apabila aku sakit, dia menyembuhkan. Maksudnya Allah yang bagi. Dapat pada mana? Allah yang bagi. Dan dia juga yang sembuhkan. Jadi Dr. Adwa seronoklah. Biasanya dia merawat orang
ketika itu orang merawat dia daripada 26 Mac sampailah 5 April. Okey, alhamdulillah kepada Dr. Adwa dah sihat kembali, mudah-mudahan terus sihat dan terus bersemangat untuk bakti pada masyarakat. Okey, kita teruskan kepada panel yang kedua. Tadi bicara tentang apa perasaan jika orang tanya kena daripada mana. Soalan saya kepada panel yang kedua, apakah perasaan kita ni mungkin Encik Aziman antara orang yang berumur sikit. Apabila orang berumur ni mesti orang akan tanya perasaan. Semasa disahkan dijangkiti COVID-19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum tu saya semua 2 hari, lepas tu saya demam 2 hari. Saya pun datang di Hospital Al-Islam untuk buat swab. Mula RTK, but I was asked to come again the next day untuk buat second test tu, positif. Saya balik rumah, di hospital panggil saya, dia kata you're positif. That is on hari 4 hari bulan Disember, petang tu ambulans datang. Saya bila dapat tahu tu saya kemaskan diri saya sendirilah. Saya kemaskan baju saya. Saya tak ada rasa stres ke rasa apa, tak ada. I'm very I take it as InsyaAllah saya kata. Dan pada masa itu banyakkan kes pada early December tu. Banyak kes orang masuk seminggu keluar, masuk seminggu keluar. Itu yang saya baca dan saya dengar lah. So saya tak ada sesak nafas ke, tak ada. Saya rasa I'm okay. So saya pergi sendiri naik ambulans. So saya tak ada sampai di hospital pun, saya boleh berjalan, masuk ward dan sebagainya lah. Tak ada apa. Stres tu tak ada pada saya. So apa yang saya ingat, kita buatlah apa-apa yang patut mengikut apa yang kita tahu lah kan. So saya tak ada, the first news tu saya tak ada apa rasa apa. I'm very concerned about saya punya family lah. Waktu saya semua urus diri saya sendirilah. Saya tak kasih dia orang masuk bilik saya, dan saya urus sendirilah masa saya dapat tahu tu. Itu saja yang saya rasa lah. But I think yang buat saya tak ada rasa tu, pasal saya very confident lah, insyaAllah. Dengan berita yang pergi masuk, keluar masuk hospital kan, dia tak ada benda yang nak dirisaukan. So saya I think tak ada stres lah. Sampailah saya di hospital, sampailah saya di discharge on the 1st of January 2021. From the 4th of December 2020 hingga saya was discharged on 1st of January lah. Okay. Terima kasih kepada Encik Aziman. Tiada stres ketika dijangkiti wabak COVID-19. Maksudnya orang yang kuat ni. Saya simpan dulu kata-kata itu, ingin saya tanya sekejap lagi. Saya kembali kepada Dr. Adwa. Soalan yang biasa yang menjadi isu yang besar di dalam hospital, apabila sakit COVID ini kita melihat, kita merawat dari segi fizikal, mental dan psikologi. Cuma saya ingin tanya, ketika doktor masuk ke hospital, saya dimaklumkan di salah sebuah hospital, adakah sokongan spiritual? Ada semasa doktor mendapat rawatan tu? Kalau okay,
So saya admit di HKL. Kena saya akui lah masa sepanjang admission tu, I mean tak adalah doktor tanya dah solat ke belum kan. Tapi saya tak expect para petugas untuk beri that kind of service lah, sebab okay, masa saya masuk tu pun COVID ni baru masuk Malaysia kan. So at that point of time tu KKM masih mampu lagi nak cater lah, maksudnya nak ambil semua yang positif masuk ward. So pantauan rapi sampai negative body discharge. Masa tu dia punya SOP is bila once dah negatif 2 kali swab baru boleh discharge lah kan. So sepanjang doktor-doktor nurses round ke memang nak kata specifically us macam emosi macam mana tu memang tak ada lah. Tapi saya tak expect. Ni saya kata jawapan saya ni hanya untuk saya lah. Okay. Saya tak expect mereka nak beri that kind of support. Sebab kita faham KKM pun overwhelmed. Tak menang tangan, tak cukup tangan. Banyak lagi dia nak tengok, dia nak buat contact tracing, nak buat buat swab test untuk ni lah close contact semua kan. So saya tak expect ada dapat servis daripada hospital lah. Tapi yang saya bagusnya sebab lepas tu ada beberapa staff Alislam yang pun dah dijangkiti COVID. So kan kita ada WhatsApp group kan Ustaz. Ustaz takkan lupa pula Ustaz. So kita ada WhatsApp group. So bagi saya itu bagus lah. So dia berikan satu channel untuk sokongan kan. Bila matron message tanya hari ni macam mana. So kita pun ada macam a bit of hope lah. So lepas tu bagi saya itu cukup lah. Macam kita bercakap COVID ni dia bukan untuk kesihatan saja. Dia adalah sesuatu yang datang untuk uji semua kan. Not just medical personnel tapi semua orang. So pada pendapat saya untuk pesakit-pesakit COVID ni daripada aspek emosional, daripada aspek spiritual ni yang kena tolong bagikan adalah orang lain, komuniti lah, keluarga, kawan-kawan, okay, rakan sekerja, jiran-jiran. Tak boleh nak expect pihak kesihatan tu yang bagi sebab mereka ada banyak tugas-tugas lain. Itu memang saya akui lah, saya memang tak expect benda tu daripada hospital lah. Sebab dia banyak kerja lain lah nak buat kan. So kita kena caterkan benda tu, orang lain yang kena tolong. So itulah bagusnya yang bila kita ada WhatsApp group tu, dari support hari ni macam mana semua. So it's a good thing. Jadi kat situ, okay, macam mungkin Encik Azman tak stres kan. Bagi saya memang stres lah. Sebab dalam kepala saya ni banyak saya fikir. Uncertainty kan, COVID ni baru. Orang tak tahu ada rawatan ke tak. Saya pun dibagi ubat pun kiranya masa tu eksperimental lah. Kan, dah start ubat hydroxychloroquine tu. Kan. Start ubat tapi kita pun tak tahu kita punya prognosis macam mana. Maksudnya at the end-nya nanti balik rumah ke tak. Dan sepanjang tu PKP tu kita dah tak peluk-peluk anak sangat. Dah tahu diagnosis kan, dah tak peluk-peluk anak sangat. Kan dah tahu tu memang tak pegang anak dah lah. Tunggu bila datang je. Sampai kat sana memang down juga. Saya cakap betul lah 3-4 hari masih tercakap dengan saya punya kawan-kawan sekatil lah sebab kami semua macam dom lah, ada 30 katil. Kebuka saya tu ada 6 orang. Memang saya tak cakap. Kalau ada orang tanya saya jawab lah, tapi untuk saya nak start initiate the conversation tu memang tak. Sebab bagi saya it's a stressful, bagi saya sangat stress. Kan? Tu saya kata coping mechanism orang lain. So bagi saya masa tu sangat stress, saya tak boleh dapat WhatsApp yang tanya saya dapat dari mana. Lepas tu bila orang bagi tahu ni jangkit dari doktor kot. So ada saya dah stres saya dapat diagnosis ni. Saya pun tak tahu saya punya penghujung ni macam mana. Adakah saya akan balik? Saya sebab pemikiran saya masa tu memang saya kata tak balik dah kot. Walaupun yelah relatively muda. Ya, dan tak ada komorbid yang teruk-teruk macam hypertension ke heart disease ke tak ada. So tapi saya memang bukan nak kata negative thinking sebab saya katakan manusia ni kita ada physical part and emotional part. So saya punya pemikiran dah memang ke arah negatif lah. Saya kena expect the worst. Hoping for the best but I'm expecting the worst kan. So, saya macam
mungkin aku dah tak balik dah ni kan. So masa tu memang kat work tu saya tak boleh lah kalau dapat soalan-soalan macam tu, bagi saya ia mengganggu lah view saya. Tapi towards the end of my stay tu, bila dah few days, dah 3-4 hari, dan makan pun tak lalu sebab tak ada bau, tak ada rasa. Saya punya simptom yang striking yang memang itulah, tak ada bau, tak ada rasa tu lah. Okay. Memang makan tak lalu. So lepas tu dapat message macam tu pula kan. So tapi saya tak expect lah nak dapat emotional support daripada hospital HKL tu, sebab sebagai seorang doktor, saya pun doktor kan. So saya tahu kerja dia banyak lagi. Kalau macam yang one-to-one in klinik tu mungkin sempat lah. Tapi macam ni dia nak round few wards kan, spesialis yang sama, MO yang sama. So nanti nak ambil darah lagi, nak ambil swab lagi, dengan pakai PPE tu lagi. Ustaz pernah pakai PPE tak? Boleh rasa kan dia punya panas tu. Even kita sejam 2 jam pun kita dah rasa panas bahang. So I know I don't expect that kind of service from my medical team at that point of time lah. Okay. Tapi saya syukur ada WhatsApp group. Maksudnya ada kawan-kawan, saya punya family pun semua. Tak ada tanya dari mana. So mereka macam tak apa, kuatkan semangat. Okay. Banyakkan mengaji dalam tu. Kiranya saya take that time as a opportunity to reflect upon myself. Maksudnya untuk muhasabah lah. Kita masuk ward tu, kita tahu kan tahap keimanan kita ni macam mana. Kita berubah-ubah kan, iman kita ada turun naik. So at that point of time kita muhasabah. Okay, aku ini tak buat lagi, So kita ambil peluang tu. Dan sebab saya pun dah expect mungkin itu my end of time. So kita isi dengan benda-benda yang baik lah. Lepas tu itulah Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada doktor. Masih ada tekanan ketika mendapat rawatan, tapi tidak menyalahkan, maksudnya tidak menyalahkan sekeliling dengan sokongan spiritual itu, berbekalkan spiritual sendiri insya-Allah. Dan Alhamdulillah sembuh. Tapi saya ingin berbalik kepada panel yang kedua. Ada sebut saya apabila kena dijangkiti COVID-19 tak rasa stres pun. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya kekuatan Cik Aziman. Tiba-tiba tak rasa stres. Pelik juga sebab tadi Dr. Adwar sebut pada saya tadi, dia pecahkan rahsia saya pun bekas pesakit COVID juga. Jadi saya pun agak stres juga sebenarnya. Cuma di Encik Aziman sebut berkenaan saya kuat dan saya tak stres. Mungkin kita nak tahu apa sebenarnya kekuatan Encik Aziman dalam menghadapi COVID-19 ni. Saya rasa saya bukan seorang yang kuat. Tetapi saya tak terasa tekanan yang melebihi daripada biasa lah. Saya tahu saya dapat COVID, lepas tu I have to handle myself. Saya urus sendiri dan tak ada, my only concern is my family, so saya urus sendiri semua. Dan saya masuk hospital pun I get a lot of support from daripada semua ahli keluarga saya. And saya bersyukurlah dia orang never stop sending support, encouragement, ayat-ayat yang sepatut saya amalkan, all this ayat-ayat syifa dan sebagainya lah. So, dan saya bila macam doktor cakap tadi, saya masuk ward, I don't expect people to come and talk to you, tak ada. Saya tengok ada tanda kiblat pun pada saya itu dah mencukupi untuk saya melaksanakan tugas saya lah. Masa saya kuat tu, saya dipindahkan dengan beberapa puluh kali. From one ward to another, kadang-kadang pukul 11, pukul 12 malam dipindahkan saya. I did ask them why tak boleh tunggu pagi ke? Tak boleh, Encik, kena pindah malam ni juga. For one ward to another, saya ingat berpuluh kali. Because my case. And then yang buat saya
very thankful to the hospital punya kaki tangan dan doktor. They never tell me how serious is my illness. What stage, tak ada. Except for one incident, bila saya dah okay, one nurse tu cakap dengan nurse satu lagi, dia kata pakcik belakang ni stage 5. Baru saya sedar, baru saya tahu that I was very very ill. Ya. Before that, saya tak tahu. So sebenarnya saya bersyukurlah kepada Tuhan dapat bersama dengan tuan-tuan pada menjaga umur saya. And then very thankful to my family members lah, adik-beradik, semua yang bagi encouragement. Every time, this yang menemani saya selama saya 26 hari, 28 hari di hospital tu. They encourage me, you are okay, you are okay, you are okay. And then they tell me, all my friends have been around, they organize, my friend organize among their family, baca Yasin untuk saya dan sebagainya. So that makes me very occupied, mind saya quite stable lah. I saw in front of me, katil, orang very serious, the family members are all there, crying. Bila buka mata tengok orang muda, the family crying for the son, and then the next scene was they crying for their father, all this. So I was watching, saya tengok, tetapi tak tahulah doktor, saya, I'm not a physician, but lagi segi fikiran saya mungkin because of medication, saya rasa saya tak ada terasa very stressful tu, tak terasa lah. Mungkin pasal ubat tu, because I'm incubator dan sebagainya kan. Satu ketika tu saya hallucinate, I saw a lot of things. But no, kalau saya tanya pun nobody want to answer me. I did ask one doctor, saya tanya, what is this? Ada macam, there's no TV, but macam ada TV. So, and then one of the scenes was, itu yang paling menjedarkan saya, that I'm almost there. I'm almost going to the other world. Saya ternampak saya di tanah wakaf. Saya nampak diri saya, and I kneel down. People are surrounding, and then there's a process of changing my identity already. All this to me at that time was very real lah. So lepas tu saya sedar. So bila dia nak berlaku, nak buat saya nak masukkan catheter thrombosis, apa dia panggil tu doktor. So they contacted my son and my daughter to get permission to do that. Saya pun tak tahu apa. What is happening pun saya tak tahu. What is happening to me for that, from the 4th to the 17th until they do the thrombosis, masukkan catheter. Saya tak ada tahu apa-apa. That I'm very serious. So saya punya rasa ialah macam 4 bulan tu I'm not that serious, but bila dah sampai ke 15, 13 tu saya dah sampai ke stage 5. So dia alternatif buat to do the proses lah. Buangkan blood clot daripada saya punya lung. But throughout that, before that, saya 3-4 hari tu saya tak sedar tu on ventilator kan. Tu yang 3-4 hari tu saya tak sedar. But before that and after that,
I still get these messages from my adik-adik, cucu saudara, giving me putting my spirit out lah all the time. Dan kawan-kawan pun bukan bertanya, berdoakan, from one to another. And then my daughter told me, your friend here, your friend there, call, they want to support you. So okay, so that's one part of it. Recently, I have a cousin, just last 2 months. Masuk hospital, is same age as me. I think he's a bit older, he's 73 or 74. Masuk gitu juga, masuk hospital, pergi MEPS, pergi Sungai Buloh, very serious. I did told them, all my cousins, everybody send a WhatsApp to him every day, just to keep the spirit that he is not alone. So dia orang hantar. So we organize online macam ni, to bacakan di Yasin ramai anak-anak, sepupu sahabat. So dia tahu ni, bila dia dah balik sekarang ni, dia kata, how you organize this? I said, I felt that saya dah melalui ni, yang accompany saya lah, these are the messages, these are the words, these are the thing yang make me, kita punya fikiran tu tidak terbeban sangat lah. So pada saya, whoever I have friends, relatives who are in hospitalized, yang lama, please don't stop sending messages, WhatsApp, bagi support in whatever way you can. Yeah. And then some of them start, when kita dah well, they start sending food. This food macam-macam orang hantar sekarang ni. So I enjoy eating. Then the stress is, but pada saya, I'm very thankful to the Hospital Sungai Buloh, tangan lah. I sampai tak boleh berjalan because you are bedridden, doktor. Saya punya masa ni, kaki saya jalan nak pergi toilet, saya jatuh. Doktor marah saya. Because I see people walking, so you want to walk. But you are having in bed for 20 over years. Kita tak boleh jalan, jatuh. So all this to me, spiritually tak ada yang we support, except obviously all these relatives, they did a lot of things yang kita tak boleh nak balas jasa dia orang lah. All the friends, and then yalah kita sendiri pun, ada kena buat sesuatu untuk diri sendiri lah. But that is yang meringankan saya lah. I'm 70 years old at the stage 5, tetapi saya oleh kerana support ini tidaklah very stressful pada saya. Yeah. Buat saya yang paling saya ingat adalah saya tak boleh berjalan. Apa saya nak buang ke air ke atau sebagainya atas katil, this cleaning done by the staff, by the doctor himself. That one I cried because people have to do it for me. Okay. And then when you're back, you cry because you cannot go to the mosque. People azan, you cannot go to the mosque. Yeah. You cannot do as what you have done before. So macam doktor cakap lah, very stressful question that I don't like to answer or hear is that, where you get this? That is, and sometimes you tend to be very angry. Why you want to ask this? If I know where I should get it, I wouldn't be there. That's why kita tak pernah jawab lah. But when you retired at the age of 70, what else you do?
where you go, you just stress your mind. 5 times you go to the mosque. After Asar, I take 2 friends to go for a coffee with all the SOP. That is my routine. Then Allah, kita pulang pada yang Esa lah. But siapa yang mendengar ni, please don't ask this question. To me, it's very tidak memberikan semangat lah. Minta maaf, itu saja. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, apa yang dibicarakan oleh Encik Aziman sebenarnya banyak perkara daripada yang saya dapat input daripada beliau, iaitu pentingnya keluarga dan masyarakat. Sebenarnya dia sebutkan tadi bagaimana bagi sokongan dan buat grup untuk bacaan Yasin. Itu sebenarnya orang panggil dia sudut spiritual. Tapi satu ayat tadi daripada Encik Aziman yang saya ingin petik dan agak menarik, iaitu apabila panel kita yang kedua ini menyebut tentang saya tak dapat bantuan sangat daripada petugas kesihatan, tapi saya tengok tanda kiblat. Benda yang kecil tapi nampak besar. Sebenarnya besar dalam diri pesakit. Dan kita pun seperti mana yang disebutkan oleh terdahulu daripada ucap pertama tadi sebentar tadi, dan daripada slide yang pertama, kita melihat konsep hospital masuk ibadah yang menyediakan fasiliti ibadah, iaitu tanda kiblat. Kan, apabila sebut tanda kiblat, dia melibatkan hospital. Jadi doktor, mungkin saya pergi kepada doktor, kita melihat benda yang simple, tanda kiblat sahaja. Kan? Ketika doktor ada di sana tu, ada tak fasiliti sebegitu yang membuatkan doktor, aku ni patut ingat Allah ni, ataupun apa yang beri kekuatan pada doktor untuk sembuh dan kembali di di dunia ni, maksudnya terkurung di hospital ni, dunia besar ni. Jangan ada. Masa kat HKL tak adalah, arah kiblat tu memang tak ada. Tapi dia sediakan sejadah, ada sejadah. Telekong bawa sendiri, sebab dah tahu. Sebab dah WhatsApp kawan-kawan yang in charge tu, ada kawan yang in charge public health. So dia kata lama ni ada buat ni, lama ni dah lama buat ni. So dia cakap bawa lah telekong semua, Quran kan. Dia kata anything to ease off your mind, kalau suka baca novel, bawa novel ke. So saya bawa tu je lah, telekong Quran. Oh, okay. So masa kat sana, tapi biasa dah perempuan ni dia tak biasa sangat solat jemaah macam lelaki kan. Dia memang tahulah, dia kalau dapat orang solat dia tepuk ataupun dia join je solat jemaah macam tu kan. Kalau orang perempuan ni bab tu tak sangat lah. Tapi yang bagusnya dalam ward tu semua kejut solat, time solat, time subuh memang ada kawan-kawan yang mengejutkan. Dia memang, maknanya kita mengingati sama sendiri lah. Macam dia pun dah semayang maghrib belum ni kan, nak masuk isyak ni. Allah, aku lupa. So adalah jenis orang yang jenis deka kan, so tengok Netflix lah apalah kan. So masing-masing ingat lah. Lepas tu bila kita nampak orang depan kita tu solat, kita macam aku pun tak semayang lagi. Kalau yang orang tu dia semayang sunat lebih sikit, so kita pun rasa macam motivation lah, ada motivation. Macam aku pun kena solat sunat juga lah ni. So nampak orang tu mengaji, kita pun nak ikut lah. So mengaji lama sikit. Tak ada benda nak buat. Bab tu bagus lah kot. Tapi maksudnya daripada hospital memang tak ada lah. Hospital tanya dah solat ke belum, tak lah. Tapi macam saya cakap tadi, saya tak expect that kind of service from medical personnel. Maksudnya kita sendirilah. Macam saya cakap tadi, saya ambil masa tu macam vacation daripada dunia luar untuk kita fokus kat diri kita sendirilah. Diri tu maksudnya kita punya spiritual lah. Bila kita kat dalam tu baru kita macam dapat tamparan lah. Selama ni banyak komplain, itu ini, penat kecil lah kan.
So bila dah masuk dalam tu, dah isolated from other people, duduk sorang-sorang, maksudnya seorang-sorang, maksudnya tak ada. Kalau biasa kita masuk work, orang boleh lawat kita. So kita expect orang lawat kita, bawa buah lah. Tapi ni tak boleh. Ustaz tak boleh. Tu macam, oh tak dapat apa. So kat situ pun bagi saya dah stress dulu kat situ lah. Lagi situ saya nak tambah. Yang buat saya stress sebab saya rasa bersalah kot. Sebab bila saya positif, saya fikir pasal mak mentua saya, bapak mentua yang ada comorbid kan. Parents saya pun ada datang rawat saya. Lepas tu anak-anak yang kecil tu, sebab anak saya ada yang ada simptom. Walaupun tested negatif tapi bergejala lah. Saya dah bersalah kat situ. Kemudian saya punya nurse aid yang jaga saya kerja ada yang positif. So kita rasa macam aku yang bagi dia kan. Memanglah mungkin je boleh je dia yang bagi saya. Tak ada. Tapi bukanlah nak argue dia bagi saya tu, tapi saya membayangkan kalau saya yang punca yang bawa penyakit ni dekat staff-staff yang lain ataupun patient-patient yang saya tengok. Tapi setahu saya patient yang saya tengok tak ada yang kena lah. Tapi memang jaga KPI semua masa tengok patient. Cuma dengan staff lah. Dengan staff kan satu session dah satu shift 7 jam. So memang duduk sama-sama dalam bilik. Ventilation pun air condition room ada buka. Pintu buka tingkap semua kan. So maybe the guilty part tu kot yang buat emosi terbeban lagi lah. Tapi bila dah dekat dalam ward dah few days tu, kita dah biasakan dengan rutin. Kita pun dah terima hakikat. Dah accept, dah terima hakikat yang kita ni sakit COVID. So kita boleh terima lah. Tak adalah macam sampai at the end tu menangis, murung je. Tak. A few days je lah. Lepas tu buat rutin macam biasa lah. Berkenalan dengan kawan-kawan sekatil tu semua. Okey, terima kasih kepada Datuk Adwa. Alhamdulillah masih ingat lagi pengalaman luar, pengalaman lama berkenaan dengan menjadi pesakit COVID-19. Dan Datuk Adwa merupakan orang yang awal-awal sebenarnya, orang antara yang awal-awal yang dapat sakit COVID kan. Nombor 2 kan? Nombor 26 Mac kan. Lepas tu kita panik dengan Dr. Adwa. Panik dah sekali. Saya sendiri pun dapat juga. Dan saya sendiri pun dapat konsak daripada Dr. Adwa lah. Dan panik kat situ macam mana nak bernafas, macam mana ni. Saya sendiri pun panik juga sebenarnya. Sebab awal-awal semua orang takut ketika itu, tak biasa kan. Tapi sebelum saya pergi kepada panel yang kedua, ingin saya maklumkan kepada keseluruhan para pendengar, jika ada soalan boleh kemukakan di ruangan chat, insya-Allah kita akan cuba bacakan apa yang terbuku di hati anda. Boleh type di ruangan chat, kita akan tanya kepada para panel kita. Mereka akan cuba menjawab. Jika dia tak boleh jawab, kita biarkan soalan itu. Tapi saya akan baca jugalah. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi bagaimana untuk kita melihat sebenarnya aspek yang sangat penting dalam kita menangani pandemik COVID-19, bagaimana kita mendepani isu ini. Okey, insyaAllah boleh tanyakan di ruangan chat, saya akan cuba bacakan dan boleh tuju soalan itu ke siapa yang ingin ditanya. Okey, kita berbalik kepada panel yang kedua kita. Bicara tentang panel yang pertama, Dr. Adwa bicara tentang ada sokongan juga, walaupun tak dinafikan kan, ada sokongan itu, tak ada tanda kiblat tak ada, tapi sejadahnya ada disediakan. Maksudnya peringatan kepada Tuhan itu adalah, bukan maksudnya tak ada tanda kiblat tu tiada, menafikan, tidak. Maksudnya ada satu sudut fasilitis ibadah itu yang kita tengok menyebabkan kita rasa nak buat kan. Dan ketika itu pun adalah kluster yang paling banyak adalah kluster tabligh. Dan kita sedar sendiri antara kluster yang boleh dikatakan hebat adalah kluster tabligh lah. Bagaimana mereka menjadikan sebelum ni mereka menjadikan masjid sebagai pusat ataupun tempat ibadah. Tapi mereka tukar, jadikan hospital sebagai hospital mesra ibadah. Dan inilah kemuncak, dan saya sendiri mengalami pengalaman ni kan.
di Hospital Sungai Buloh. Dan subhanallah, di Hospital Sungai Buloh saya rasa azan setiap kali waktu tu ada, subhanallah. Dan elemen ini yang boleh dikatakan wow, menyebabkan kita wow. Dan seperti mana Dr. Adwa sebut sebentar tadi, awal-awal tu kawannya tak kenal, tapi kawan berani kejut. Sebab apa? Saya nak tekankan berapa ramai di kalangan pesakit yang duduk sebelah menyebelah, tak hirau pun pada pesakit sebelah. Hanya dia saja yang kendiri dalam membuat ibadah. Sedangkan kerugian yang sangat besar untuk kita dakwah bilhal ataupun dakwah bil hikmah, untuk kita sama-sama turun ajak mereka. Kan? Lebih-lebih lagi perempuan kan, seperti mana Dr. Adwa sebut. Dia susah nak berjemaah. Kan? Susah nak berjemaah. Sebab apa? Sebab namanya imam. Pemahaman perempuan ini, imam adalah lelaki. Jadi imam tak boleh perempuan. Mungkin. Bukan saya kata begitu. Mungkin. Jadi mungkin kita boleh ubah kita menangani pandemik ini. Dan alhamdulillah di Hospital Sungai Buloh itu sangat hebatlah bagi saya. Subhanallah, sangat superb. Saya kembali kepada panel yang kedua kita. Kita bicara tentang kebaikan ataupun spiritual yang telah diberikan ketika Dr. Adwa mendapat rawatan dari sudut spiritual, sejadahnya sebagai ataupun suasana kluster tabligh ketika itu. Dan di bulan Disember, Encik Aziman, adakah benda itu pun wujud juga? Tadi sebut perempuan tak solat, berimam, tapi orang ajak. Encik Aziman masa di hospital, ada tak kawan-kawan ajak ke ataupun Encik sendiri yang ajak untuk bina spiritual ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya di hospital di berbagai ward tu, tak ada usaha untuk bersolat berjemaah. So masing-masing melakukan solat dia tempat masing-masing. Saya bila Dewan meningkat, kita dah tak boleh jalan. Jadi kita minta yamum sendiri, semayang di tempat sendiri. Itu yang pada saya yang amat menggunakan adalah dia tanda kiblat tu. Kita tiga malam di tempat buat ni, 3 malam di buat ni, dan berpindah sajalah. So kita tidak sempat nak berinteraksi lebih lama. Cuma satu je lah, bila kita dah tak boleh, dah immobilize dah tak boleh bergerak, ada macam-macam ada, kita nak baca mana surah-surah yang kita hafal. Tapi yang paling penting ialah kalau ada tasbih, kita sentiasa memegang tasbih di apa keadaan pun kita. So kalau kita tidak menyebut secara mulut, dalam hati kita tasbih. Okay, itu pada saya lah. Kalau saya nak bagi pandangan, sesiapa yang lama duduk di hospital lama lah, dia kekal lama, takes time. Benda ni penting ya. Because kita tak boleh nak bangun, tak boleh nak apa. So selagi kita memegang tu, adalah usaha yang kita lakukan lah. Kita tak tahu waktu apa pun. Seminggu, 2 minggu tu begitulah. Sampai di end of it pun, kita bila dah boleh bergerak dengan kursi roda, mengambil wuduk yang sebenarnya, barulah kita feel bit selesa. But during that kita yang tak boleh bergerak tu, tak boleh macam doktor kata kita nak mengaji, tak boleh, nak duduk pun tak boleh. So saya ingat kadang-kadang kita misplace kita punya tasbih di mana. So kita bergerak lagi satu tempat. But to me, benda kalau kita pegang ni, kita
Itu satu teringatlah untuk diri lah. So this siapa-siapa juga yang ada kenalan, this is pada saya yang boleh kita bantu lah. Saudara dengan siapa. Betul-betul saya nak nasihat pun, saya pun tak berapa mendalam dengan tapi itulah pada saya yang saya ingat lah. Kalau benda tu terjauh sikit pun kita cari di mana saya punya ni. So kita tidak memikirkan banyak benda lain. So saya baru sedar yang bila saya balik rumah, bila anak bercerita, doktor panggil the seriousness of my case, then I realized that how come I don't, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa saya tidak rasa, you know, if I go. Tak ada rasa, bukan saya nak berbangga, saya tak ada rasa. Mungkin benda because of the medication. Tetapi dua-dua tiga perkara yang pada saya yang membawa, yang saya ingatlah saya buat. Saya terasa mencari benda tu. Pegang. Mana letak pun. Pasal kita tak boleh bangun. Lama pula tu. You kena sit and read. Nak mengaji, tak boleh. Mana ayat-ayat lazim yang kita ingat. Surah Al-Mulk pun baru nak hafal, baru nak dapat. Tapi ialah ingat ujung, ingat pengkal, ingat ujung. So kita nak pegang pun tak boleh. So this benda-benda yang kalau sesiapa boleh kalau the thing is good, kita bantulah supaya kita beringat. Itulah saya yang paling saya alami lah masa tu. Dan obviously masa recovery tu then you realize that banyak kita hutang kepada yang Esa proses rehabilitasi dan sebagainya. Dan bila saya tengok kat TV sekarang ni, the numbers are keep increasing. Saya tak tahu how the hospital manage all this. Kita hanya berdoa that the staff masih lagi segar untuk membantu pesakit. Itu saja. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Aziman. Seperti mana yang Encik Aziman sebut sebentar tadi, itu kekuatan diri sendiri ataupun spirit daripada diri sendiri, bagaimana untuk tonjolkan ketika kita menghadapi musibah. Dan musibah yang dihadapi adalah COVID-19 kan. Dan itu dia ada sebut tadi, beliau ada sebut sebentar tadi, iaitu saya dah hafal kan, dah hafal surah-surah, tiba-tiba jadi pesakit dah tak ingat lah kan. Itulah yang dihadapi oleh pesakit sebenarnya. Dan kadang-kadang beginilah yang berlaku dalam kehidupan kita, yang mana jarang orang, ada segelintir daripada orang itu yang tak pernah sakit pun tapi rajin beribadah, rajin tak tinggal ibadah. Dan benda ini pernah berlaku ketika saya sendiri jadi pesakit kan. Jadi pesakit bagaimana? Ada seorang pakcik tu, ada orang pakcik di katil saya tu, tengok je kami solat kan, tengok lama. Lepas habis kita orang solat tu, dia panggil, nak boleh doakan pakcik tak? Saya tanya, kenapa pakcik?
Dia cakap, pakcik sebenarnya dah lama tak solat. Jadi pakcik takut nak berdoa pada Allah. Sebab apa? Sebab takutnya doa pakcik ni tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab sebelum pakcik sakit ni, Ingat dia. pakcik tak pernah tinggal pun ibadah-ibadah. Apabila masuk ke hospital, pakcik tak reti nak buat. Dengan ada deripnya di tangan, kan, ada balutan, pakcik nak berwuduk pun tak reti. Kan? Jadi pakcik fikir, satu waktu hilang. Jadi habis waktu tu lolos. Ditinggalkan begitu. Jadi pakcik takut. Jadi anak ada ni, anak tolong doakan pada pakcik. Kan? Jadi saya pun ketika itu kata, pakcik tak apa, Allah terima doa pakcik. Doalah. Doa seorang hamba itu sentiasa Allah buka. Lebih-lebih lagi doa pesakit. Doa pakcik doa, saya ajar bagaimana untuk berwuduk. Alhamdulillah dia jumpa ustaz ketika itu. Ada hikmah juga ustaz masuk hospital. Jadi pesakit. Molek benar lah sebenarnya. Jadi saya pun ajar. Sambil dia ambil wuduk tu, dia menangis, subhanallah. Menangis. Tapi saya tak tahulah antara air wuduk ke air mata yang banyak. Wallahualam lah. Saya tak ukur pula. Nak ceritanya, sambil beribadah, apabila kita ikhlas betul-betul pada Allah SWT, sebenarnya keikhlasan tu lahir dalam hati kita, ditonjolkan dalam perbuatan. Nak katanya, kita jangan judge orang. Kan? Orang di hospital ini, dia datang bukan keadaan dia tak nak solat, tapi kadang-kadang kelompongan tak tahu ilmu berkenaan dengan ibadah ketika sakit. Kan? Ibadah ketika sakit. Alhamdulillah. Cik Aziman, seperti mana yang disebutkan, dia bolehkan diri, tak ada masalah. Tapi ada setengah orang tak mampu untuk laksanakan benda ni. Kan? Sampaikan dia tinggal terus. Anggapan dia ialah nanti dia sembuh, dia qada. Kalau kita kat 14 hari di hospital itu, 14 kali 5. Nak keluar qada balik, Allahu Akbar. Berat. Jika boleh keluar. Jika tak boleh keluar, seperti mana Encik Azimah sebut. Sekejap ada uat ni, sekejap ada uat tu, sekejap tahap tu, sekejap tahap ni. Dan sekali, khawatirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu kita takut. Siapa yang nak qadakkan kepada pesakit itu. Jadi, soalan saya, itu sembang-sembang lah. Moderator sembang sikit. Soalan saya kepada panel kita. Kita melihat sekarang ni sudut seperti mana yang saya sebut, kelompongan yang ada ini menyebabkan berlaku satu benda yang patut kita tekankan hilang begitu saja. Mungkin doktor melihat sebagai doktor sendiri bagaimana sebenarnya di kalangan petugas kesihatan nak menangani COVID-19 ini, at least boleh keluar daripada bibir-bibir, at least banyakkan doa kepada Allah ataupun sebagainya, untuk kita tonjolkan bagaimana elemen spiritual ini diterapkan walaupun dalam keadaan kerja yang banyak dalam kalangan petugas kesihatan itu sendiri. Silakan Dato'. Okay. Okay, kalau saya macam dekat Alisam patient taklah banyak macam HKL. Jadi kadang-kadang kita memang kita sempat lah nak tanya makcik nak solat zuhur nak ambil wuduk nak saya tolong sempat lah. Tapi kalau macam dekat HKL yang ramai tu, mungkin kalau dia cakap moga cepat sembuh pun saya rasa dah boleh membantu dari segi emosi lah, sebab spiritual ni not necessarily religious kan. Dia tak semestinya agama. Dia boleh support kan. Kalau dia cakap moga cepat sembuh, itu saya pun dah cukup bagus lah, sebab saya cakap tadi, saya tak expect hospital nak cater spiritual support untuk semua patient COVID lah, sebab mereka memang tak menantangan. Memang sangat overwhelmed, dah overburden, burn out kan, dengan tugasan hakiki yang nak kena tengok patient tu. So saya
saya rasa dia memang tak sempat lah nak tanya dah solat ke belum, saya tolong ambilkan wuduk ke, saya tayamumkan ke, saya rasa tak sempat lah tu. Tapi dari segi patient pun, macam saya cakap tadi kan, pakcik tu selama ni solat, tapi dalam ward tak solat. Pakcik tu sepatutnya macam kena ada inisiatif lah, dia boleh tanya, saya kalau saya nak duduk ni macam mana. Saya rasa kalau dia tanya, macam masa husband saya HKL pun, kita tanya, ada je spray tu semua. Spray untuk ambil wuduk tu sebenarnya ada, tapi dia bukanlah rutin dia macam ni spray, dia tak adalah terus dia offer siap-siap. Tapi bila tanya, nurse ada tak spray nak ambil wuduk ni? Sebenarnya ada. Benda tu ada, cumanya mungkin dia tak dijadikan macam as an SOP during orientation lah. Okay, kat situ sejadah, kat situ Quran, kat situ spray, dia tak macam tu lah. Tapi bila kita tanya, sebenarnya ada. Spray tu ada. So, maknanya pesakit sendiri kena main peranan lah. Kalau dia rasa tak sure kan, macam branula ni boleh ke kena air ke, dia kena tanya dah doktor yang merawat tu. Doktor, saya nak duduk ni macam mana? So in a way, dua-dua kena ada peranan masing-masing lah. Dan orang lain yang family members pun kena ingatkan jugalah. Okay. Walaupun kau tak sihat, solat tu wajib. Lagi kalau yang jenis member-member rapat tu boleh lah nak direct tegur kan. Kau dah semayang belum kan. So yang tu saya kata COVID ni dia datang untuk uji semua orang. So semua orang pun kena ada peranan masing-masing. So bukan part doktor je, bukan part medical workers je yang nak kena ingatkan dah semayang ke belum. Dan patient tu pun sendiri kena ada inisiatif, kan tanya dekat doktor tu minta tolong. Then itulah family members yang dah tahu orang tu masuk. So dari segi komunikasi macam itulah. WhatsApp sekarang kan banyak, WhatsApp boleh, video call boleh, Telegram ada, Facebook pun ada. So kalau nak kata benda tu tak sampai, okey lah, mungkin lah kalau pakcik tu tak ada smartphone tu mungkin jugalah. Tapi saya rasa dalam teknologi maklumat sekarang ni, semua benda dah kat hujung jari. Kan kalau dia Google, okey lah, tu lah saya cakap mungkin pakcik tu tak teknologi literate, maksudnya mungkin dia tak ada smartphone ke apa. Tapi dia still boleh tanyalah. Tapi kalau patient yang ventilated tu susahlah saya nak komen kan. Betul. Itulah. Okey, alhamdulillah. Itu sebenarnya luahan daripada seorang doktor dan bekas pesakit COVID. Jadi apabila kita sebut tentang spiritual, peranan siapa? Bukan peranan petugas kesihatan semata-mata, tetapi dia lahir dalam diri sendiri. Jadi dalam konsep ini, jika kita seorang yang baik, maka kita akan lahirkan kebaikan kepada orang lain. Contohnya, kita seorang pesakit yang baik, ada di sebelah pesakit yang nakal-nakal, maka kena tonjolkan kebaikan dengan dakwah bihal. InsyaAllah dakwah bihikmah. Sebab penting juga apabila kita masuk hospital, jangan kita letakkan keseluruhan tanggungjawab itu kepada petugas kesihatan. Sebab bebanan mereka pun ada di situ. Cuma kita, orang kata, support lah masing-masing. Mudah-mudahan kita sebenarnya nak intipati yang terakhir adalah untuk kita lahirkan individu yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Dan kita pergi kepada panel yang kedua. Kan, orang duk sebut ni soalan, saya ada baca soalan chat tadi, ada sebut berkenaan dengan COVID-19 konspirasi. Ini semua agenda Yahudi ni. Masalah Yahudi. Durian pun jadi Yahudi juga sekarang ni dia. Harga durian pun jadi harga Yahudi. Pening kita kan, tanam di Malaysia, lahir di Malaysia, harga Yahudi pun salah Yahudi. Sepatutnya harga Melayu lah, tak pun harga Malaysia. Jadi COVID-19 ni pun diletakkan sebagai konspirasi Yahudi lah. Kalau sebut konspirasi ni banyak Yahudi lah. Jadi Encik Aziman, mungkin boleh bagi tahu, adakah konspirasi ataupun betul-betul ataupun betul-betul P. Silakan. Tuan Haji, Ustaz, saya daripada dulu pun kalau keluar dalam
WhatsApp ke benda perkara berkenaan dengan ni. Sampai sekarang pun ada isu macam-macam. Singapura dah bedah jenazah yang ada COVID. Saya tak baca lah, saya delete dia semua. Konspirasi ke apa ke. So, saya tak nak baca langsung lah. Jadi itu memudahkan, meringankan kita punya ni. Begitu juga vaccination dan sebagainya. Macam-macam orang yang tergolong daripada cerit pandai pun ada yang terlibat. So, kadang-kadang masalah. Masalah tak boleh semayang masjid pun jadi isu. Dosa benda-benda ni kan membuat masyarakat kita lah, masyarakat Muslim akan lagi kucak kacir lagi buatnya. So kita ignore and delete lah ya. Saya nak tanya Ustaz satu je. Kalau kita berjalan naik kapal terbang, kita semayang hormat waktu. Kalau kita di hospital terlantar, tak boleh nak buat apa, masuk waktu Zuhur, apa yang kita sepatutnya buat Ustaz? We kena do anything, you tak boleh. Duduk pun tak boleh. Whereas bila kita in flight, kita semayang hormat waktu. Ya, kita buat. Kalau kita di hospital, kita tak boleh buat apa. Kita tahu masuk Zuhur dah. What should we do? Saya nak tanya Ustaz. Okey. Okey, Encik Aziman. Dia terbalik dah. Panel tanya moderator pun boleh lah. Tapi betul lah tu, tanya yang tempat yang betulnya. Okey, Alhamdulillah. Sebab tu kita sebut Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2014 menjadikan konsep Hospital Mesra Ibadah sebagai peguam sokongan di peringkat KKM dengan menyalurkan ustaz-ustaz JAKIM terutamanya kader-kader JAKIM ke hospital awam. Lebih sekarang ni apa yang diperkatakan oleh Menteri Agama kita, semakin ramai dah turun ke Kementerian Kesihatan, hospital-hospital awam lah. Jadi antara intipati ataupun antara isu yang kita ingin tackle adalah berkenaan dengan kerohanian ataupun elemen-elemen spiritual. Jadi sekarang ni saya rasa Alhamdulillah antara yang terbarunya Hospital Sungai Buloh telah membuat unit spiritual bagaimana untuk menangani, dan tak nafikan hospital-hospital lain pun ada juga, antaranya Hospital Shah Alam, dia ambil persijilan Hospital Mesra Ibadah, dan Hospital Kunak antara yang terawal lah, dan hospital-hospital lain tu menuju ke arah Hospital Mesra Ibadah. Sebab apa? Sebab kita nak menangani masalah-masalah yang berlaku ni. Masalah yang berlaku ni. Sebab apa kita nak bagi sokongan? Seperti mana Dr. Adwa sebut sebentar tadi. Tak larat petugas kesihatan nak bantu. Tak larat. Sebab apa? Sebab mereka tugasan pun banyak. Dan kita tengok sekarang ni kan, keperluan doktor-doktor, keperluan jurawat pun memang perlu kan banyak di hospital-hospital. Jadi kader-kader JAKIM ini yang memberi support pada kita dengan memberi penerangan dan pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan kerohanian dan ibadah. Jadi isu yang dibicarakan, yang ditanya oleh Encik Aziman sebentar tadi ialah berkenaan dengan bagaimana nak solat di hospital. Pertama sekali, ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian yang ada. Hadis Bukhari pun ada sebutkan, salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa ala jambin, kan. Solat itu sifatnya diri, tak mampu duduk, kan. Kalau tak mampu mengiring. Maksudnya ikut kesesuaian kita. Dan kesesuaian kita ni kalau boleh tanyalah pengamal perubatan. Contohnya kalau pengamal perubatan kata tak boleh buat solat macam ni, takut jatuh nanti. Tiba-tiba duduk berdiri atas katil, kan, hadap kiblat. Contohnya isu yang banyak yang berlaku dalam kalangan kita, masuk hospital nak alih kiblat. Katil lurus je. Panggil jururawat, satu kerja pula jururawat. Kan, alih katil. Cari juga kiblat.
Kan? Sebab tu banyak hospital juga yang buat, mungkin lah saya ni buat cerita je. Kan? Tak letak kiblat. Sebab apa? Sebab nanti pesakit tengok kiblat saya nak solat ni, halih katil saya. Habis belaga katil. Kan, demam belaga situ, belaga sini. Jadi kita kena tengok juga ruksah dan darurah. Kelonggaran dan darurat dalam Islam kan. Jadi kalau begitu, maka SOP hospital adalah menetapkan katil itu mesti lurus. Tak boleh halih lah. Maka kiblat itu lurus. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita nak solat? Ikut kesesuaian kita. Jika kita kata kita mampu untuk solat duduk, solat berdiri, kita boleh solat berdiri. Jika kita mampu untuk solat duduk, maka kita solat duduk. Jika kita tak mampu untuk solat duduk, maka solatlah mengiring. Jika tak mampu juga, solatlah menggunakan mata. Kan? Yang penting sekali adalah kita ingin melihat setiap Muslim melaksanakan ibadah kita. Jadi kalau untuk detail nanti insya-Allah penganjur kita bagi hadiah kepada Encik Aziman buku yang dikarang sendiri oleh Dr. Ishak Mas'ud. Special dia lagi dia bagi. Dan insya-Allah Dr. Ishak sendiri akan talaki sama-sama, kupas bagi habis daripada kulit ke kulit. Nak katanya sebenarnya ini saya cerita tentang buku. Sebenarnya di peringkat KKM sendiri dan JAKIM sendiri pun dah mengeluarkan buku itu. Cuma terkadang kan seperti mana yang saya sebut, seperti mana doktor sebut sebentar tadi lah, kadang-kadang pesakit tak tanya, menyebabkan buku itu tak hadir pada pesakit. Alat-alatan tu takkanlah, sebab ada isu berlaku yang pernah datang kepada saya, Ustaz kami dah buat hospital masuk ibadah. Isu dia, kami letak botol spray, ramai pesakit buat balik. Itu harta kerajaan. Jadi banyak sangat, setiap orang ni ingat ke ini barang kan, kita pernah tengok viral kan. Ada seorang pesakit tu lepas sembuh dia bawa balik tilam. Tilam pun dia bawa balik juga. Maksudnya buku-buku itu kuatirnya bawa balik. Jadi harta kerajaan ini diambil, jadi tak boleh lah pada sakit lain. Jadi sebenarnya saya rasa majoriti hospital ada buku panduan ibadah pesakit ni. Semua komplit di dalam itu. Dan ada kit solatnya untuk pesakit Muslim lah. Majoritinya ada. Cuma kita kena kendirilah minta. Kita kena minta kendiri, kena minta sendiri. Ada rasa tanggungjawab kita minta, tanya. Itulah memudahkan petugas kesihatan. Cuma kadang-kadang itulah menyebabkan kita tak tanya, kita pun Anggap tak ada. Anggap tak ada dan kita kata kat sana tak buat pun. Jadi kasihanlah kepada petugas kesihatan. Mereka sekarang ni betul-betul umur 2 tahun dah dalam menangani COVID-19. Sebelum-belum tahun ni pun menangani sakit-sakit lain. Maksudnya seperti mana saya ingin menjawab soalan daripada Encik Aziman tu ialah sebenarnya ada solusi itu yang disediakan. Sebab apa 2014 kerajaan kita telah menjadikan konsep hospital masuk ibadah ini sebagai program sokongan di peringkat KKM. Jadi subhanallah, saya rasa benda ini dah diberi satu sudut yang besar kepada kita. Cuma bagaimana untuk kita harmonikan dan kita perkemaskan, itu sebenarnya. Jadi buku itu insya-Allah ada. Subhanallah, adalah untuk kita bahas nanti. Okey, jadi isu saya pula menjawab, jadi saya nak tanya baliklah. Okey. Tapi tak apa, soalan yang baik sebenarnya. Soalan yang baik untuk kita kongsi sama-sama. Sebab apa? Sebab sebenarnya ramai di luar sebenarnya dalam apabila kita sebut hospital masuk ibadah, hanya di kalangan kita saja tahu. Dalam masyarakat luar tak tahu, di akademik pun masih kurang lagi. Maksudnya kerugian yang sangat besar. Sedangkan kerajaan dah buat 2014 lagi. Jadi kerugian yang sangat besar lah. Itu. Jadi saya berbalik kepada soalan kepada Encik Aziman. Sebab dia tanya saya nak tanya balik. Okey. Kita boleh ditanyalah soalan ni. Tapi di ruangan chat tu ada soalan, nanti saya akan munculkan. Mungkin Encik boleh lihat COVID-19 yang Encik sendiri pun dapat.
Dan boleh katakan kita bertiga sebenarnya dapat. Cuma dalam kita nak tengok hikmah COVID-19 ni, apa yang intipati yang boleh Encik Aziman tonjolkan kepada penonton kita insya-Allah dan diri kita sendiri. Satu hikmah yang paling penting pada saya ialah sebagai manusia biasa, kita lihat hidup ni as worldly je lah, worldly, duniawi je. So benda-benda ni bila berlaku kat atas diri kita, so sebelum ni kita sihat dan aktiviti biasa, membuat benda-benda yang fardu dan sebagainya. So bila datangnya musibah begini, kita punya perspektif hidup ni berubah, shifted banyak kepada persoalan kenapa kita berada di dunia ini dan sebagainya. Kita bertanya diri kita sendiri, we have the time, kita dah melaluinya COVID punya pengalaman ini. So kita banyak berfikir dan banyak nak mengambil tahu lagi tentang benda-benda yang kita kurang tahu, okay. Dan membiasakan diri lagi, mendekati diri lagi kepada Yang Esa lah. So sebelum ni kita ialah urusan duniawi, kita fikir pasal keluarga, anak sebagainya. So bila di hikmah dia is pada diri personally lah, pribadinya, is to melihat balik. Umur pun dah lanjut, daripada dulu sampai sekarang, apa yang kita lakukan, apa yang kekurangan lagi. So it gives me a lot of afterthought of my life through all these years lah. Yeah. I have to take more interest in other things yang bukan lagi, yang bukan pada saya, yang tak perlu lagi lah. Yeah. Itulah hikmahnya melalui pengalaman saya ni. Saya dah hampir ke hujung masa saya di hospital tu. So it makes me kesedaran saya lah. Cuma pengalaman saya dari si COVID ni, bila rehab ni kan, saya bila baca balik long haul punya isu ni, dia times where the reality, bila kita dah baca tu baru kita tahu dan kita kontrol diri kita. Kita punya temperament, kita punya psikologi, kita punya emotion, abruptly kita nak marah. All this benda-benda yang saya lalui lah. Then when you have a family member, especially your spouse, menasihatkan you, then you realize that kita was given another life, so we have to lebih mengerti, lebih memahami perasaan-perasaan orang sekeliling kita. So ini pada saya psychological yang saya hadapi semenjak saya keluar dari hospital. So I have to grasp this problem, and insyaAllah kita
kita boleh mengatasinya lah. InsyaAllah pada saya lah untuk mengatasinya. Tetapi hikmah yang paling besar ialah shift daripada lebih kepada yang dunia dia akan datang. Give me a very big reminder that this life is not here dan sebagainya lah, ya. Itu sajalah Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Aziman di atas kongsian sebentar tadi. Sangat menarik sebenarnya bagaimana hikmah itu ditonjolkan dalam diri sendiri, melahirkan kepada masyarakat maksud yang sebenarnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan mungkin urus dia boleh tengok di ruangan chat untuk saya baca jika ada soalan. Ini luahan daripada jururawat ataupun petugas kesihatan ya. Betul apa tu? Betul. Saya pun nak baca juga tu sebab jauh sangat ya. Betul. Maksudnya betul tu, faham lah tu. Maksudnya satu geng. Jangan risau. Tidak salahkan petugas kesihatan sama sekali. Anda lah hero kami sebenarnya. InsyaAllah, jangan risau. Okey, boleh saya baca. Itu ke soalannya? Pesakit yang telah bebas kuarantin adakah terjamin tidak akan menjangkiti orang lain? Ini saya rasa kena tanya soalan slot yang ketiga nanti ni. Sebab dua orang ni pesakit. Okay. Berapa lama virus masih ada dalam tubuh pesakit jika masih ada kemungkinan menjangkiti dalam tempoh berapa hari? Okey. Jadi saya tak tahu adakah panel kita doktor nak jawab ataupun nak pinjam. Bolehlah. Okey. Silakan. Okey, supposedly kalau ikut guideline lah, apabila pesakit COVID tu dah lepas 10 hari, dia risiko untuk menjangkiti orang lain adalah sangat minimum. Tapi kita still mengingatkan untuk semua orang lah, termasuk bekas pesakit ke, orang yang belum dijangkiti kita, supaya mengamalkan SOP. Kena pakai mask. Sekarang ni DG sendiri pun dah pesan pakai double mask kan. 2 mask. Okay, double mask. Lepas tu hand hygiene, social distancing. Avoid 3C, crowded area. Maksudnya jangan tempat yang sesak. Elakkan makan ramai-ramai, makan berjemaah, tak boleh. Solat jemaah boleh boleh jarak-jarak, makan berjemaah tak boleh kan. Bila makan tu memang very vulnerable kan. Kita buka mask, kita kunyah-kunyah tu kan. Kita punya droplets tu boleh tersebar. Okay. Itulah. So maksudnya lepas 10 hari tu, kalaupun dia ada simptom macam batuk ke apa, itu boleh jadi long haul COVID lah. Post COVID syndrome tu lah. Yang itu maksudnya perlukan dapat rawatan daripada spesialis lah. Minta hikmat nasihat, mungkin perlukan buat memo ke, mengatakan pesakit ni actually dah lepas dia punya infectious period, dah boleh kerja macam biasa. Sebab stigma tu is still there. Memang ada stigma kan Ustaz. Macam mula-mula dulu semua orang takut kan, tak nak datang, tak nak pergi datang kerja. Macam patient-patient COVID sekarang pun still macam bila kita doktor patient ni COVID lah ni, ex-COVID ni doktor boleh ke masuk? For me boleh lah, tapi kita still precaution. Kita kan kata kalau dah kena tak payahlah pakai mask. Sama juga, sebab pesakit masih ada risiko untuk dijangkiti. Sekali lagi, bukan dia menjangkiti, dia boleh kena lagi sekali. Betul lagi dengan variant dah macam-macam ni, alpha, beta, gamma, apa benda semua tu kan. So maknanya patient tu boleh kena lagi sekali. Tapi untuk dia menjangkiti orang lepas tempoh 10 hari tu dah very minimum lah. Nak cakap tak ada langsung lah, tapi kita guna ayat bisa kita kata very minimum. Sepatutnya dah tak menjangkiti lah. Itu berdasarkan guideline lah. Okay. Kalau ada new study nanti kita akan update dari masa ke semasa. Okey. Terima kasih Doktor di atas penjelasan. Jadi alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dan ada banyak lagi soalan sebenarnya, tapi antara yang saya boleh angkat ialah macam mana staf nak solat ketika menjaga pesakit COVID bila shift petang 2 hingga 9 dengan full PPE. Ini pun salah satu masalah ataupun cabaran kepada petugas dan pejuang kita. Kadang-kadang
nak membantu orang, tapi masalah sendiri kan perlu ditangani. Antara yang solusi yang boleh kita ambil dalam rukhsah darurah, iaitu apabila datang kesulitan maka hadir kelonggaran, antara yang kita boleh ambil adalah kita berwuduk dahulu sebelum pakai PPE. Dan lepas pakai PPE itu boleh ambil wuduk di luar PPE, maksudnya boleh jadikan kuf. Dan yang keduanya, solusi yang kedua adalah jika benda itu memudaratkan kepada diri kita, kita boleh jamak solat. Jadi sebaiknya Menteri Agama kita dah keluarkan satu buku garis pandu bagaimana petugas kesihatan dan pesakit COVID untuk beribadah. Ada dah. Jadi boleh dapatkan insya-Allah. Tajuk yang saya tak ingat tajuk besar dia, tapi ada panduan kat dalam tu. Dan alhamdulillah kita sebenarnya hampir sejam lebih dah kita berbicara tentang perkongsian. Sebenarnya nak cerita panjang ni 14 hari. Saya sendiri pun nak cerita 14 hari sampai Dr. Adwa cakap macam mana? Ustaz tulis buku lah Ustaz, mudah. Jadi alhamdulillah sebab Dr. Adwa cakap Ustaz tulis buku, saya pun tulis kulit buku. Jadi sebabkan malu tulis kulit buku, dia bagi kat Dr. Adwa. Dan sekali saya pun tulis isi sekali. Dan alhamdulillah complete set dalam tu, siaplah satu buku travelog aku pesakit COVID ketika itu. Tahun 2020. Alhamdulillah siap buku saya. Jadi mungkin panel kita 2 orang lagi ni, insya-Allah hari ni, satu detik hari ni boleh tulis buku. Bagaimana pengalaman Encik Aziman, cerita bagaimana di alam lain kan. Saya pun nak tahu sebenarnya lebih lanjut tu. Nanti kita boleh sembang belakang kan. Okey, tapi jamuan saya tak sediakan lah sebab Datuk Adwa cakap jangan makan sama-sama. Jangan makan jemaah Okey. Okey, jangan makan berjemaah. Okey, terima kasih juga kepada Datuk Adwa di atas perkongsian. Cuma di akhir kita ini mungkin pesanan terakhir saya bagi dulu kepada panel yang kedua, pesanan kepada masyarakat dalam kita menangani COVID-19. Silakan Cik Aziman. Bismillahirrahmanirrahim. Pesanan saya daripada pengalaman yang saya lalui, sesiapa yang ada kenalan atau saudara mara yang kena dengan penyakit COVID-19 ni yang terlantar di hospital, harap berikanlah support, insyaAllah dengan support, dengan ingatan dan nasihat. Sebahagian daripada ia merupakan satu terapi kepada penyakit yang berada di hospital. InsyaAllah dengan berkat doa boleh pulih daripada penyakit COVID-19 ini. Berikanlah support, jangan tinggalkan mereka. Dan mereka, seperti doktor tadi beritahu, tak ada siapa yang boleh melawan. So to keep up the spirit, mentally, emotionally dan sebagainya, please don't leave them alone. Cuba hantar messages, encourage them to be healthy, to be positive. Tiap-tiap kali dibaca tu, dia amat gembira, meneteskan air mata. But it's good for those patients. Saya lalui ini dan itulah nasihat saya yang saya boleh bagi untuk mereka yang ada kenalan atau relatif di hospital. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Aziman. Mudah-mudahan kita selamat semua daripada COVID-19. Mungkin pesanan daripada Dr. Adwa kepada petugas kesihatan, insya-Allah. Silakan. Petugas kesihatan okey. Alright, pertamanya terima kasih banyaklah kepada semua petugas kesihatan yang bersusah payah nak mengharungi pandemik ini. It's not easy. Okay, kita semua masih belum menang, tapi insya-Allah kita jangan putus asa lah. Harapan kena ada. Memang kita expect the worst, tapi kita hope for the best. Kita expect the worst tu bukan nak cakap kita ni tak ada harapan, tak. Kita expect the worst tu supaya kita prepare, supaya kita sedia, kan. Saya rasa semua doktor pemikiran macam tu kot. Dia akan fikir yang the worst outcome yang dia akan bagi pada patient,
Tapi lepas tu dia akan bagilah apa yang baik-baiknya tu. Sebenarnya yang outcome yang last tu dia bagi sebenarnya untuk dia yang prepare supaya dia tak hadapi situasi tu, kan? So untuk petugas kesihatan saya ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah segala jerih perih kita dekat dunia ni, kalau tak dapat balasan sekarang, InsyaAllah kat akhirat tu ada balasannya. Kita kena ingat dunia memang takkan adil lah, dunia tak perfect, memang takkan sweet. Sebab ni dunia ni tempat singgah je, kan? At the end of the day, yang hujung nanti dekat akhirat nantilah yang ni, yang akan perfect, yang akan sempurna, yang akan manis-manis semua kat situ lah. So insyaAllah mudah-mudahan inilah jadi kita punya jabatan untuk masuk syurga. Sebab nak doktor ni kalau saya lah nak kata solat waktu tu susah. Kalau patient datang bertalu-talu tu, kita kena nak selamatkan nyawa patient dulu, kan? Tak adalah nak pergi solat duha pula, kejap-kejap suruh patient tunggu saya nak solat duha kejap. Tak boleh macam tu. Sebab tugas hakiki kita rawat pesakit. Jaga nyawa pesakit, kan? So insyaAllah lah bila kita keep going on, keep holding on, insyaAllah ada balasannya nanti. Dan walaupun sekarang ni memang overwhelmed, burn out, tapi kena cari cara untuk lepaskan tekanan tu lah. Maksudnya jangan simpan. Kita kena seek help. Kalau kita rasa tak okay, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Dan bila kita rasa tak okay, cari rawatan, cari bantuan. Kalau sorang-sorang tu, pendam-pendam sorang susah. So kita kena cari cara lah untuk releasekan the tension. 10 saat. 10 saat, Dato'. 10 saat Okey. Dalam masa yang sama jangan lupa jaga SOP lah. Kadang-kadang bila kita terlampau penat, nak dosing tu, dah tak ikut sequence, dah tak jaga hygiene, pun satu juga takut jangkit dari situ lah. Okey. Itu je lah kot. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel kita di atas perkongsian. Saya rasa lebih sejam dah kita berkongsi, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel, kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian kerana sudi mendengar celoteh sebenarnya. Mendengar celoteh. Kami sembang-sembang, mudah-mudahan daripada celoteh ini mudah-mudahan lahirnya satu-satu benda yang baru dan benda yang kita dah tahu, kita gilap saja. Mudah-mudahan kita dapat lebih lagi menggunakan ilmu yang kita ada ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan apabila kita sebut tentang spiritual, jadi pentinglah untuk kita melihat agama Islam bagaimana menekankan terhadap spiritual, terutamanya solat di hospital dan sokongan-sokongan yang lain, Al-Quran sebagai base. Dan agama-agama lain jangan nafikan spiritual mereka, teruskan bagilah sokongan, dan mudah-mudahan kita dapat menangani COVID-19 ini dengan lebih baik, insya-Allah, dan kita dapat landaikan COVID-19 ini dan dapat hapuskan dan Allah angkat kembali makhluk Allah ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya rasa saya sebagai moderator sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, kepada hadirin hadirat, dan jika saya ada kelemahan dalam mengendalikan forum ini, saya memohon maaf. Dan insya-Allah untuk makluman semua,